Okey, jadi kita akan insyaAllah kita akan mulakan program kita ini sebentar lagi. Kita bagi masa sedikit. Right, okay. Okay, terima kasih. Puan Nuraini dah clear. Wah, daripada jauh ni. Azizan, line clear. Okay, terima kasih. Okay, boleh kita mulakan sekarang ya. Kita ada beberapa minit saja untuk kita berbicara tentang strategi daya tahan kedai runcit pada COVID-19. Okay, ini adalah anjuran yang program yang dibawakan oleh Institut Koperasi Malaysia di bawah agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya untuk mengelolakan sesi ini. Ya, tajuk yang memberikan saya agak mencabar, tetapi ia adalah satu bidang di dalam di bawah bimbingan saya juga. Saya Puan Siti Zaliha Ismail. Siapa yang tak kenal dengan saya Puan Siti Zaliha Ismail, atau saya suka gunakan nickname Coach Siti Z. Ya, so orangnya memang siapa yang pernah mengikuti kursus saya, ya, kita program-program saya banyak kepada program-program supply chain, program-program untuk borong dan runcit, dan saya juga adalah coach untuk keuangan. Jadi hari ini kita akan menyentuh tentang ya, cabaran ataupun strategi kedai runcit. Seperti mana yang kita tahu, kedai runcit ya, COVID-19 ni memang ada banyak negatifnya lah. Jadi kalau kita tengok macam-macam ya, kita tak dibenarkan bekerja, keluar bekerja, kita perniagaan kita terhenti ya, dan kita terpaksa tidak menjalankan aktiviti normal kita. Tetapi cabaran yang paling besar sekali kepada usahawan-usahawan di luar sana ialah kali ini COVID-19 tidak ada kena-mengena dengan sama ada usahawan-usahawan tu berusaha ataupun tidak. Kali ini memang sesuatu yang memang luar biasa, memang tidak pernah berlaku, di mana kita tidak dibenarkan beroperasi dan tak boleh menguruskan operasi kita seperti biasa. So jadi kalau saya, sebab saya juga adalah usahawan, saya juga adalah peniaga spa, saya juga adalah trainer, saya mempunyai consultancy training consultancy saya kan. Jadi ini memang satu cabaran lah untuk kita ya. Mati akal dibuatnya. So dalam keadaan yang macam ni, sesiapa yang mempunyai cash atau lebihan tunai, dia adalah dalam keadaan advantage. Ya, apa yang saya nak kongsikan tentang kita masuk kepada survey yang saya telah buatlah, ya, terus pada survey yang kita telah buat, iaitu apakah survey, okay, kita tengok kepada situasi runcit sekarang. So ya, so ini adalah situasi runcit sekarang. Okey, boleh nampak kat sini? Saya lukiskan secara gambaran ya, macam manakah situasi perniagaan runcit ketika ini. Kalau kita tengok dekat situ tu, ya, kita nampak ada dua orang, satu orang lelaki dan satu orang wanita dan dua orang anak. Ya, mereka duduk dalam satu kawasan lah yang kita bulatkan tu kan. Jadi situasi dia sekarang ni, ya, mereka ini tidak boleh keluar, mereka tidak boleh menjalankan perkara-perkara rutin mereka. Jadi mereka duduk dalam tempat yang sama. Ya, jadi maksudnya mereka tidur, mereka makan, mereka menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam kawasan yang terkawal lah. Jadi mereka tidak boleh keluar ke kawasan lain. Kalau kita tengok kat situ, mereka tidak boleh ke kawasan lain. Jadi lingkungan yang dibenarkan ialah pada mulanya adalah 5 km, kemudian di-extend kepada 10 km radius. Jadi dekat situ tu, kita andaikan taman A ni ataupun kawasan A ni mempunyai 3 kedai runcit. Kalau kita nampak kat situ ada yang berwarna kelabu dalam bulatan tu ya. Dalam bulatan tu dia ada berwarna kelabu dan ada berwarna biru dan ada berwarna kuning. Ya, kita bercerita pasal situasi runcit je sekarang ni dulu, kedai runcit. Okey, kalau kita tengok yang kelabu tu ialah kita andaikan sebagai
kedai runcit basah ya, kedai runcit basah. Dan yang warna kuning itu ialah kedai runcit yang menjual barang-barang kering. Ya. Dan yang ketiga ialah berwarna biru. Yang berwarna biru itu ialah kedai runcit campuran, iaitu dia menjual barang kering dan juga barang basah. Jadi dalam situasi COVID ini, ya, di mana kita cuba meminimalkan masa kita di luar. Ya, jadi kita akan pilihan pelanggan sekarang tidak kepada, ya, mereka tidak berapa prefer untuk pergi ke kedai berwarna kelabu. Ini kerana kalau saya pergi ke kedai warna kelabu, ya, kelabu ni cuma jual bahan basah je. Okey. Dan apa yang berlaku kepada bahan kedai kuning? Kedai kuning ni dia cuma jual bahan kering saja. Jadi pilihan sekarang ni ialah yang berwarna biru. Jadi bermaksudnya macam ni, maksudnya sesiapa kedai runcit sekarang ni yang menjual bahan basah dan bahan kering, mereka ada mempunyai advantage. Okey, so nanti kita akan tengok pada cabaran pula. So apa yang berlaku kepada kedai-kedai yang di luar kawasan bulat ni? So mereka kerana kekangan kawalan pergerakan, mereka tidak pergi ke kedai-kedai luar tu tadi. Okey, ini keadaan semasa lah. Jadi ini bila keadaan ini berlaku, ya, jualan runcit biru semakin meningkat. Nanti kita akan tengok berapakah peningkatan jualannya. Okey, tetapi keadaan ini adalah semasa PKP COVID, ya. Jadi semasa PKP COVID ni kalau kita tengok pasaran kedai-kedai runcit yang berwarna biru ni tadi ataupun menjual barang kering dan barang basah ni, peningkatan jualan mereka boleh meningkat sehingga 4 ke 5 kali ganda daripada hari-hari biasa. Faham tak? Katalah kita andaikan bahawa jualan biasa dia ialah 10,000 ya, 10,000 satu hari. 10,000 satu hari. Dia boleh mencecah sehingga 50,000 satu hari. Yang ini berlaku pada minggu pertama dan juga separuh daripada minggu kedua. Ya, iaitu di mana berlakunya panic buying dekat sini. Okey, itu yang berlaku pada minggu pertama dan minggu kedua lah. Di setengah minggu kedua itu, ya, dan penjualan semakin menurun lah. Jualan itu semakin menurun dan jualan tu semakin menurun dan sehingga sekarang ni masuk kepada bulan April dia stabil pada satu takat, tetapi walaupun dia menurun tetapi masih lagi dalam lingkungan 2 kali ganda. Okey. Jadi sekarang ni yang paling berbahagia sekarang ni, yang ada duit, yang ada cash ialah peniaga runcit. Kan? Peniaga runcit. So jadi baguslah advantage pada runcit kan untuk orang-orang yang berniaga runcit ni. Sebab tu sekarang ni berniaga runcit memang dijangkakan oleh pakar ekonomi dan juga pakar perniagaan. Perniagaan runcit ni akan terus pesat, berkembang pesat walaupun selepas PKP lah, sama ada kita katakan sebagai online ke ataupun offline ke. Okey, okey dengar. Okey Siti, okey, alright. Jadi kita sambung ya. Jadi yang berlaku sekarang ni ialah advantage kepada yang berwarna biru itulah, yang menjual barangan campuran. Jadi keadaan ini tidak akan bertahan lama ya untuk kedai-kedai runcit. Sekarang ni anda kena take advantage of keadaan yang ada sekarang. Jadi maksudnya kita kompos berapa banyak jualan pada masa sekarang, sebab selepas PKP mereka ini kalau mereka dibenarkan keluar dan bergerak, jadi mereka akan yang si bapa yang berwarna kuning akan pergi bekerja di satu kawasan, ibu mungkin keluar bekerja di satu kawasan, anak yang pertama mungkin balik kepada persekolahan ataupun asrama dan anak yang kecil akan pergi ke keadaan yang lain. Jadi sesiapa yang kedai runcit yang berada dekat kawasan setempat pada ketika ini, mereka mendapat peluang ataupun advantage yang sangat besar. Jadi inilah situasi yang berlaku sekarang lah. Jadi kita mesti bersedia untuk ini, ya, mesti bersedia untuk ini. Okey, kita pergi kepada jualan ya. Okey, sekarang kita tengok kepada jualan. Cuba kita lihat pattern jualan tu ya. Ini adalah result daripada survey yang saya jalankan, yang saya sebutkan tadi. Daripada segi jualan, kita tengok line yang pertama tu ya, yang mendata kat bawah tu. Okey, kita tengok kepada kedai runcit type 2 dulu.
Okay, kedai runcit type 2 ni ialah kedai runcit kering tadi yang saya kata kedai runcit kering. Ya. So keadaan biasa dia adalah tinggi, tetapi pada masa minggu pertama dan setengah daripada minggu kedua dia menurun. Ya, di sini ada sedikit panik lah dekat sini. Peniaga-peniaga runcit pun panik juga. Ada yang tak pasti macam mana nak strategi yang nak dibuat. Dan ada di antaranya start masuk kepada online ya, jualan online ya. Mereka become kreatif, mereka masuk pada online. Kalau dulu mungkin online dia mungkin hanya 10% sahaja. So now dia start promote online betul-betul lah. Jadi terdapat peningkatan selepas April. Kalau kita tengok situ April meningkat ya, bermula daripada 1 April. Dekat sini ramai pengguna-pengguna pun dah masuk kepada online, jualan online, platform-platform online. Ada yang mengatakan puan diorang ni nak beli mauripan pun tiga paket pun nak pakai postage kan. So yang inilah yang berlaku sekarang. Okey, cuba kita tengok line kuning tu. Line kuning tu ya Allah, inilah orang kaya ni kan. mereka ni memang tak cukup tangan lah masa COVID-19 ni. Okey, apa yang berapa? Yang ini yang saya nak kongsikan sekarang. Okey, cuba kita tengok kepada line yang mendata warna kuning ya. Ini adalah biasa ya. Mungkin saya nak kongsikan satu example lah kot daripada satu kedai. Okey. Okey. Baik, saya tekan slideshow. Okey. Okey, mungkin kita tengok daripada satu kedai, contohnya jualan dia pada hari biasa 10,000 yang saya katakan tadi, ya 10,000 satu kedai setiap hari. Ya, lepas tu semasa panic buying bermula daripada 14 hari bulan lebih kurang macam tu sehingga minggu kedua ya, pertengahan minggu kedua. Wow, dahsyat. Ya, 5 kali ganda coach. 5 kali ganda ya. Kepada 50,000. Di sini keadaan dia yang mencabar ni tadi. Saya nak cerita pasal cabaran kat sini. Cabar dia yang pertama ialah ya, di sini mereka tak jangka. Apabila mereka tak jangka, stok barangan tak cukup. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah tunai. Ya. Untuk runcit ni kebanyakan jualan dia ialah bukan secara kredit ya tuan-tuan. Kebanyakan barangan runcit ni, kalau kita tengok kedai-kedai runcit ni, yang cabaran dia ialah tunai tadi lah sebab barang-barang turun secara cash. Sama ada barang ni COD ataupun cash masa dia buat, dia kena buat cash sebelum masa tempahan dibuat, ataupun yang kedua ialah COD, ataupun yang ketiga ialah bill to bill. Tetapi masalahnya apabila berlakunya PKP COVID-19 ni, banyak pembekal-pembekal ni menukarkan dia punya payment method kepada cash. Maksudnya apabila nak tempah saja mesti hantar duit dulu. Contoh, kita bagi contoh lah mudah ya. Contohnya dia nak turunkan beras ya. Saya tak nak beritahu jenama dia. Ya, nak turunkan beras. Dia kena ambil 1 trailer beras. Jika 1 trailer beras memang confirm dia akan hantar. Tapi kalau kita ambil takat 5-10 guni memang tak hantar lah. Di sinilah berlakunya tadi yang berlakunya ya, cash tu tadi penting. So mereka bagi cash baru barang sampai. Lepas tu dia tetapkanlah minimum order quantity lah. Minimum order quantity mestilah 1 trailer contohnya tadi kan. Jadi 1 trailer nilainya ialah 18,000. 18,000 brand pertama sahaja. Ya, belum lagi brand beras brand kedua, beras brand ketiga dan beras brand keempat. Okey, so di sinilah tunai tu tadi ada masalah. Satu stok tak ada, jadi dia kena order. Order, dia kena nak kuantiti besar. Ya, kadang-kadang pembekal-pembekal ni dia kata kalau kuantiti awak 10 je, awak datanglah dekat warehouse saya, ambil kat warehouse saya. So itu situasi dia. So supply dah advantage kepada pembekal-pembekal lah pada ketika ini ya. Okey, lepas tu dan apa yang berlaku lagi ya? Apa berlaku lagi ialah pembekal. Apabila pembekal-pembekal terutamanya, maaf saya cakap saya tak nak anda apa yang kongsi ni anda berkecil hati ya, especially kepada usahawan PKS ya. Ada jual peniaga-peniaga runcit ni yang mengambil bekalan daripada PKS.
usahawan-usahawan PKS kita. Seperti mana yang kita tahu, usahawan PKS kita memang mereka ni tak simpan stok ataupun hanya menyimpan stok pada kadar yang paling minima. Maksudnya selalunya apabila tempahan dibuat, barulah barang dihantar. Sedangkan syarikat-syarikat besar, mereka dah simpan stok 3 bulan for example. Jadi setakat 1 bulan tu PKP tu tak ada masalah lah nak hantar barang kan. Jadi itulah yang berlaku je. Okay, so yang itu saya minta pengusaha-pengusaha ambil poin ni supaya selepas PKP itu benda perkara-perkara yang kita akan tekankan lah. Okay, jadi rak-rak untuk barang-barang PKS kosong. Jadi apa yang berlaku? Ya, kedai runcit sekarang mereka tak boleh rak kosong. Mereka because rak-rak ni adalah ruang untuk mereka membuat jualan. Jadi apa yang berlaku ialah mereka terpaksa gantikan. Mereka gantikan dengan jenama-jenama alternatif ataupun jenama-jenama lain yang mungkin tidak terkenal di pasaran. Jadi whoever yang ada stok sekarang, yang boleh bagi stok sekarang, mereka akan ambil. Jadi inilah peluang-peluang kepada pengusaha-pengusaha. Ya. Semasa PKP ni kalau kita ada stok, jangan duduk diam. Ya, bawa stok awak ataupun bawa sampel bagi kepada token, jangan kepada pekerja, kepada token tadi saya ada stok. Saya nampak cik ni rak cik ni kosong. Jadi boleh tak saya letak barang saya? Dia kata tak apalah, nak letak boleh tapi consignment. Tak apalah kan, sebab sekarang ni kat kedai runcit apa pun letak semuanya jalan. Ya. Jadi kepada pengguna pengusaha keruncit ni tadi, mereka mesti ada alternatif ya, bekal ya. Okey, so inilah keadaan yang berlaku sekarang dan apa lagi barang tak boleh ada pilihan. Kadang-kadang pengguna ni tak faham sebenarnya bahawa harga runcit ini bukan ditentukan oleh kedai runcit. Harga runcit ini ditentukan oleh pengeluar. Ya, ataupun ditentukan oleh yang pengedar ajalah ya. Biasanya bukan ditentukan oleh kedai runcit ya. Jadi mereka kedai runcit ni mereka hanya boleh negotiate saja ataupun mereka boleh tawar-menawar sahaja atas kos barang tersebut. Jadi sebab tu kalau saya buat latihan kepada pengeluar-pengeluar, kita ajar dia macam mana nak adakan harga runcit ya. Kita jual harga runcit 1, 2 harga tak cukup, kita setidak-tidaknya kena ada 5 harga. So itulah yang berlaku sekarang ni. Baik, ya, mungkin cara lain lagi, mungkin cabaran dia ialah kedai runcit yang kecil. So sekarang ni ada guideline di mana ada berapa orang sahaja ya, pengguna ataupun pembeli yang boleh berada dalam kedai. So itu kalau kedai dia kecil, dia agak disadvantage lah. Macam contohnya kalau saya nak pergi ke kedai, ya saya akan perhati dulu kedai tu kan. Kalau ramai orang, kalau kedai kecil selalunya dia buka khemah dekat luar tu. Bila dia buka khemah kat luar tu, mulalah orang duduk kat situ. Jadi saya memang tak turun lah. Saya akan beredar dan cari kedai yang besar. So kedai yang besar pun advantage juga. Jadi tolong take note ya, tuan-tuan puan, kalau boleh tulis dalam ruang komen apa poin-poin yang anda dapat daripada bicara kita pagi ini, so kawan-kawan yang lain boleh refer nanti. Okey, dan turunlah, turun. Okey, jadi inilah situasi yang berlaku sekarang lah, kan. Jadi kita tengok kepada, okey baik, kita masuk kepada poin kepada runcit ni. Okey, untuk peruncitan ni, apa dia ya untuk bahagian peruncitan ni? Biasanya peruncitan ni ya, dia adalah, kalau kita tahu, dia adalah salah satu daripada saluran pembekalan lah kan, ataupun supply chain. 4 perkara yang mesti peruncit-peruncit uruskan ya dalam supply chain ni, yang paling penting ya, ataupun dalam peruncitan ni. Yang pertama ialah movement of goods ya, ataupun kata aliran barangan. Apa yang kata sekali barangan ya, strategi selepas ini saya nak, sekarang ini, bukan selepas ini, sekarang ini apa yang perlu ialah barangan mesti sentiasa berada di rak. Penuhkan rak anda semua, sebab ini adalah peluang untuk perniagaan. Saya tak nak ada rak-rak yang kosong. Saya tengok pada kedai-kedai petrol station sekarang ni pun banyak barang-barang yang kosong. Sebab mereka ni mungkin masih terikat kepada kontrak. Dia dah ada kontrak dengan company tertentu ataupun pembekal-pembekal tertentu, jadi dia
tak nak breach the contract, kata contohnya, walaupun pembekal tak hantar barang, jadi dia ambil masa sikit untuk cari alternatif vendor lah. Jadi apa yang berlaku sekarang, penuhkan rak. Okey, yang itu kita masuk strategi nombor 1. Itu nombor 1 ialah penuhkan rak. Nombor 2, ambil peluang ini untuk runcit ni saya agak confused sikit sebab dia kalau pergi dekat marketing ni, kalau dia pergi kelas-kelas marketing, kelas marketing akan kata promote barang ya. Jadi promote barang ni sebenarnya tidak sesuai untuk runcit. Ya. Awak kena faham pasal konsep peruncitan. Peruncitan ni apabila kita buka kedai, sebenarnya kita membuka ruang. Kita membuka ruang untuk orang meletakkan barangan di atas rak. Jadi kita tidak boleh ada kata apa? Favoritism ya. So jadi kita katakan tak boleh ada favoritism, jadi kita nakkan kita bersifat adil, kita tidak mempromosikan barang. Tapi apa yang kita promosikan? Yang ni yang kita nak tahu ni. Kita mesti mempromosikan kedai kita. Ya. Kita tak boleh mempromosikan barang sebab barang ada kat semua kedai. Ya. Kalau contohnya kita ambil satu barang lah, kita ambil barang Milo kata. Kalau kita promosikan Milo, so Milo tu kat kedai A ada, kedai B ada, kedai C ada. Tetapi apa yang penting ialah kita nak promosikan, orang tahu tak nama kedai kita? Di mana kedai kita? Apakah konsep kedai kita? So untuk kita mempromosikan kedai tu, yang paling baik sekali ialah apabila kita sebut saja nama kedai ataupun kita punya nama tu tadi, nama kedai kita tu tadi, ya, orang dah boleh dapat gambaran, ya, macam manakah rupa logo kedai tersebut. Nombor 2, macam manakah, apakah warna, ya, warna logo tersebut ataupun hiasan dalaman, warna konsep dia. Ataupun kita katakan macam mana dia dah terbayang, dah boleh sebut je kedai katalah kedai tadi Azhar, ya, kedai Azhar, kedai runcit Azhar. Kita dah bayang dah bila sebut je kedai runcit Azhar, muka depan, pintu depan tu macam mana rupa dia. Lepas tu kita boleh gambar masuk dalam, lepas tu susun atur dia macam ni, kaunter dia macam ni, pekerja dia yang senyum macam mana, lepas tu identiti kedai dia macam mana, konsep dia macam mana. Ya. So saya nak peniaga-peniaga runcit ni keluar ya daripada mindset yang lama, iaitu daripada mempromosikan barang kepada mempromosikan kedai. So ambil peluang untuk promosikan kedai. Ya, Arifin, excellent point. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita masuk kepada yang kedua ya, iaitu jual barang yang pelanggan mahukan. Ya, kedai runcit ni saya kan nak beritahu dengan tuan-tuan puan, kita jual apa yang orang perlukan. Ya, bukan jual apa yang kita nak jual. Itu adalah konsep yang kontras lah. Jadi kita tak kena tahu apa yang pelanggan suka. Kalau kita cerita pasal mi segera lah kata, apa yang pelanggan suka, itu mesti ada kat kedai kita dulu. Sebab apa? Kita ni berniaga, kita nak pelanggan suka datang kat kedai kita, at the same time kita boleh promote barang-barang lain. Jangan risau barang-barang PKS ni tadi. Okay, kalau kita tahu kita ada barang-barang yang nation brand ni tadi kan, national brand. National brand ni tadi memang tak boleh tidak, mesti ada kat kedai kita. Ya, kenapa ya? Sebab itulah tarikan untuk orang datang kat kedai kita. Jadi apa yang kita boleh bantu untuk promosikan barang-barang yang tidak terkenal itu tadi, barang-barang PKS yang mungkin baru saja kenal di pasaran, orang tak kenal pun kan. Tapi sebenarnya rasa dia sama je, kualiti dia sama je, even mungkin harga dia lebih murah kan. Jadi katalah sebelah, contohnya tadi sebelah Milo tu, kita letaklah je nama company PKSA, letak je nama company PKSB dan company PKSC. Jadi adalah ni barang-barang alternatif ni, kita rasalah, kita rasa sikit. Bila kita rasa, kita beli, kita test, bagi yang kecil je ya, ambil sampel kecil dulu. So customer ni dia suka test ni sebenarnya ya. Jangan bagi dia selalu packaging besar. Packaging besar ni selalunya lambat habis, kalau tak sedap nanti bazir kan. Jadi dekat situ kita ambil ataupun kalau PKS ada sampling, sampel kan, letak sampel. Jadi dia kata, boleh try lah ni. Kan, boleh try. So kat situ jual barang yang pelanggan mahukan ya. Kita tawarkan pelanggan pilihan, bukan kita tentukan apa jenis yang dia nak beli.
Pilihan ni maksudnya saya nak kata, kalau kita jual beras tu ataupun kita jual pampers lah contohnya. Pampers tu ada pampers yang harga murah, harga sederhana dan harga yang tinggi. Jadi kalau saya nak beli yang harga mahal ni pun bukan sebabnya saya ni orang kaya, bukan. Terkadang kerana keperluan. Contohnya tadi bila pampers ni tadi kita kata pampers yang murah ni tak sesuai untuk anak saya sebab anak saya dia sensitif kulit dia. Jadi nak tak nak saya kena gunakan yang mahal juga. Jadi kat sinilah tadi pilihan tu atau alternatif tu tadi memberi kesan. Jadi kita semua suka bila kita banyak ada pilihan dekat situ. Okey, nombor 3, mungkin peruncit tak ada masa nak promosi barang. Ini bagus untuk usahawan-usahawan ya. Peruncit ni sebenarnya busy ya. Awak jangan ingat dia jual barang awak je kat kedai tu. Ya. Ada beribu barang. Untuk satu convenience store memang telah dinyatakan bahawa minimum barang yang SKU ataupun kita stock keeping unit yang mesti ada dekat satu kedai convenience store atau persebar nikah ni tadi ialah dalam lingkungan kalau saya mengajar tu cukup tak kira ni, cukup tak ya SKU ada berapa kan. So SKU kita mestilah berada dalam lingkungan 1000 ke 1500. 1500 senang kan SKU. Cuba bayangkan 1500 SKU, berapa ramai pembekal dan berapa banyak jenama yang ada kat kedai kita. Jadi kita ni tak sempat, kita memang tak sempat nak mempromosikan barang siapa-siapa. Jika tuan-tuan nak hantar barang kat kedai-kedai runcit ni, pastikan barang-barang kat kedai runcit tuan-tuan tu boleh berbicara dengan sendiri, boleh mempromosi diri dia sendiri. Ya, dari segi macam mana, dari segi packagingnya, ya, kita tengok je kita dah tahu dah, oh ini kopi. Okey, lepas tu kita tak payah tanya dah apa ingredient kopi tu, belakang dah ada. Expiry date bila? Oh dah ada dah expiry date dia. So ternyata dekat situ kan. Jadi senang cerita kita ambil tadi satu apa ni macam kalau kita tengok farmasi kan, dekat farmasi saya suka sebelum saya dulu adalah pengurus kat farmasi kan. Lepas tu jadi saya tahu banyak perkara tentang SOP dan sebagainya, cara pemilihan barang dan sebagainya. Jadi apa dekat farmasi ni kalau kita tengok macam kita beli ubat tuan-tuan. Kita bukan setakat packaging dekat dalam dia tu, dekat luar tu yang ada instruction. Dekat dalam tu kalau kita buka Vicks kan, Vicks, buka kat dalam tu ada kertas yang berlipat. Kertas berlipat tu bagi instruction lagi macam mana nak guna barang tu. Nampak tak? So no question asked. Ya, semuanya telah terjawab dekat situ. Produk boleh bercakap dengan sendiri. Ya. Nanti saya kongsi lagi cara produk. Okay, next. Wujudkan 5 ke 10 barang unik ataupun killer produk kat kedai kita. Kalau cerita pasal Milo, cerita pasal Nescafe, cerita pasal Colgate, ini semua biasa. Kedai A ada, kedai B ada, kedai C tak ada. Kedai runcit, you kena ada 5 ke 10 barang. Killer. Dan adalah alasan kenapa saya datang kat kedai awak. Contoh, ada satu kedai ni lah. Saya tak nak sebut nama juga, terkenal juga. Dia ada 5 barang kan. Dulu kalau kita kata ice blended tu ada kat kedai dia je tuan-tuan. Cawan gelas besar tu kat kedai dia je ada. Jadi reason saya macam kedai tu 24 jam lah tu kan. Siang buka, malam apa pagi buka, awal pagi pun buka. Jadi terdesak kita pergi kat kedai dia. Dia ada tak banyak tuan-tuan. Dia ada 5. Paling banyak 5 je killer produk ni. Kan? So itulah sebabnya kenapa orang datang kat kedai kita kan. Yang macam tak boleh tak datang dah. Mesti teringat-teringat nak datang lagi kan. Itulah macam bercinta kat tuan-tuan kan. So kita kena ada apa yang menyebabkan cinta hati kita tu nak teringat-ingat kat kita kan. Okay. Sahariza Baharudin, 5 ke 10 barang. Betul, 5 ke 10 barang unik. Betul, ya tak payah banyak-banyak. Kita memang jual 500 ke 1000 barang. Tapi yang unik tu 5 tu ada, alhamdulillah cukup. Kalau boleh 10 lagi hebat. Okey, baik, kita pergi kepada next. Jaga hubungan baik dengan pembekal tuan-tuan. Jaga hubungan baik dengan pembekal. Di zaman PKP COVID ni, banyak juga kedai-kedai runcit yang saya survey, yang tadi 10 tadi pun ada juga kat situ tu. Puan, kita tak dapat beras puan. Kita tak dapat gula puan. Ya? Kita tak dapat rokok puan. Ya? Jadi mereka rasa bekalan terputus. Tapi sebenarnya bukan terputus tuan-tuan. Di sinilah yang kita panggilkan sebagai channel relationship.
Apa conditional relationship? Menjaga hubungan dengan setiap pemain dalam saluran pembekalan kita. Kalau kita kenal pengeluar dia, kita kena berbaik dengan pembekal, dengan pengeluar tu. Kita baik dengan, kalau kita kenal dengan pengedar, kita kena berbaik dengan pengedar tu. Kerana apa? Di ketika PKP ini tuan-tuan dan puan, ketika barang jadi rebutan, ya, masa inilah relationship ni jadi core, ya, dia jadi core. Jadi contohnya macam contohnya ada kedai-kedai yang saya tanya, betul ke barang ni tak cukup? Ada puan, saya dapat. Saya dah cakap dah dengan pembekal tu kata macam mana pun dia akan carikan. Macam mana pun dia akan carikan. So sebab ya ada kalau dalam mereka ni apa? Sebab mereka pembantu pada kita tuan-puan. Jadi jaga relationship. Apa dia jaga relationship? Yang pertama, memastikan ya pembayaran kita semua selesai. Kalau dia kata bayar bill to bill bayar penuh. RM500, RM500 kita bayar. RM1,500, RM1,500. RM18,000, RM18,000. Tak ada yang pending. Sayang. Customer sayang dengan kita. Pembekal sayang dengan kita. Ya, jangan tak tahu mereka pun ada perasaan juga kan. So, lepas tu nombor 2 ialah aktiviti kita saling memerlukan tadi kan. Nombor 2 ialah kos keseluruhan runcit kita tu. Kos keseluruhan runcit kita tu sebenarnya bergantung kepada semua channel dalam supply chain kita tu tadi. Ya, hutang lapuk ya macam mana? Hutang lapuk tu dengan vendor yang sama ke Cik Muhammad Suwandi? Kalau ada hutang lapuk ke mereka yang hutang dengan kita. Ya. Jadi kalau hutang lapuk tu kita tengok balik semula, kita check dengan dia, mungkin satu ketika dulu kita ada masalah tunai kita tapi now kita dah okey. Especially PKP ni kan, PKP ni kan duit banyak kan. Lepas tu kita settlekan semua hutang-hutang kita. Mereka sayang kita. Dia akan jaga kita. Dia akan dapatkan bekalan untuk kita. So apa lagi yang kedua ialah kontrak. Saya nak cerita pasal memang tak bagus contoh ni. Rokok. Ya, rokok. Dua company, dia memang dah lock dah kontrak dengan syarikat rokok. Apa pun keadaannya, supply barang dah ada. Dan harga dia ada kekal ya. Harga dia adalah tetap walaupun orang turun naik, sekarang ni turun naik, kualiti berubah-ubah ya. Pembekal menyimpankan stok untuk dia. Jadi siapa yang ada stok ataupun ada warehouse ni tadi, masa PKP ni dia memang advantage lah. Sebab apa? Satu, dia memang dah ada barang. Dia beli pada harga sebelum PKP, dia masih simpan lagi. Now harga turun naik pun dia masih sama lagi. Okey, lepas tu terma pembayaran ada dah 3 kan dalam runcit kan, iaitu cash, bill to bill dengan kredit lah. Kan, kredit. Lepas tu apa lagi ya? Kita pergi kepada strategi nombor 4. Okey. Mudahkan urusan pelanggan. Ya, mudahkan urusan pelanggan. Dalam pengurusan pelanggan ni tuan-tuan, saya rasa runcit ni memang masih konvensional lah. Ya, mereka tidak banyak menggunakan database, mereka tidak invest kepada ada yang tak ada POS system pun ada ya, lagi kan, ada yang tak ada accounting system pun ada kan. Jadi lepas ni kena tengoklah ya, kan, sebab lepas ni kita pun ada bantuan-bantuan kerajaan. Kalau kita tak ada keuangan, laporan keuangan susah. Okey, sekarang ni apa yang ada perkhidmatan pelanggan ni ya. Pertama sekali kita kata perkhidmatan pelanggan. Sekarang ni dah ada CRM, kita dah ada CEM, kita dah ada CCM. Apa dia? CRM ialah customer database. Ya. Kedai runcit ni tuan-tuan ni kita tak kisah langsung dengan customer database dia. Padahal customer hari-hari masuk beratus-ratus orang, dia tak kisah pasal customer database. Ya. Nombor 2 ialah customer experience ya, CEM, customer experience management. Mereka tak pernah nak tanya pun, "Cik, macam mana cik beli barang semalam? Okey tak barang yang saya recommend tu? Ke tak okey lagi, saya recommend yang lain." Kan, itu dari segi praktikalnya lah. Tapi CEM tu adalah database yang menjaga customer punya experience. So secara proaktif, customer boleh masuk, dia kata kalau senang nak tengok, kalau kita pergi hotel-hotel kan, dekat hotel nanti ada orang komplain kat bawah tu. Selepas dia balik je dia akan komplain. Kadang tak, baru check in je dah komplain lah, alah customer service dia teruk lah, itulah ini. Itu adalah contoh customer experience. Dan customer complaint management lah. Complaint management ni dulu lama dah ada kan. Okay, jangan cakap Captain Rin tak payung. Ya, Asrin Abu Hassan, Syam, PKP tak ada
masa nak apa yang Syam? Ada dot. Okay. Alright, kita masuk kepada mudahkan tadi urusan pelanggan kan. Lepas tu pelbagai kaedah tempahan. Pelbagai kaedah tempahan ni, kedai runcit ni biasa customer datang walk in. Tapi tu tuan-puan lepas ni tak boleh dah. Sebab apa? Usahawan ni, customer sekarang ni masa PKP ni dia belajar. Dia belajar guna internet, dia gunakan apa ni? Payment gateway ya. Mereka mungkin dah akan rasa terbiasa. Takut-takut selepas PKP ni mereka berubah arah. Kan? Mereka tak berminat untuk pergi ke kedai ke, kan? Sebab dia dah biasa lah sebenarnya, bukan tak minat pun. Tetapi kepada yang jual bahan basah ni masih advantage lagi lah. Sebab apa jual bahan basah ni? Macam saya contohnya kan. Saya masih nak tengok ikan tu, nak tengok insang dia merah ke tak merah. Saya nak rasa kepala dia lembik tak lembik, perut dia pecah tak pecah. Saya nak tengok yang tu kan. Jadi siapa yang jual bahan basah ni, customer mungkin masih lagi akan pergi ke kedai runcit untuk membeli belah lah sebab nak rasa. Okey, kita masuk kepada soalan-soalan ni tu. Okay, nak buka kedai baru sekarang sesuatu tak? Kalau nak buka kedai baru sekarang, IG Miho, okey. So nak buka kedai baru sekarang boleh ya, kita tak semesti buka kedai, kita nanti tengok ada juga kedai peruncitan yang peruncitan ni fleksibel ya Jimmy. Jadi tak semestinya secara kedai sahaja. Ya Cikgu Arif, hai Cikgu Arif. Andaman sila tengok kaedah tempahan, pelbagai kaedah tempahan. Okey. Alright, so kita akan masuk kepada next. Ya, tips untuk memasuki pasaran. Ini untuk pengusaha, ya. Ini adalah yang last kali insya-Allah. Okey, yang pertama, pengusaha yang nak masuk ke pasaran runcit. Okey, sekarang ni adalah masa dia. Sebab ramai pembekal-pembekal tak boleh membekalkan. Walaupun kita bukan ada kontrak dengan mereka, tak apa, sebelum ni tak ada kontrak sign. Sekarang ni mereka akan tahu nak penuhkan rak sahaja. Ya, macam saya kata tadi, bawa barang anda pergi ke kedai, jumpa dengan pemilik kedai, kata, "Cik nak tak barang?" Saya ada stok ni, kalau dalam sebulan insyaAllah ada. Kan? So ambil peluang ni untuk masukkan barang anda lah. Okey, nombor 2 ya, pasti jenama. Saya nak sentuh pasal jenama. Saya buat khusus untuk usahawan, ya, barang-barang PKS ni juga kan. Masa kita letak jenama ni sebenarnya kalau saya belajar dulu marketing ni, jenama ni tak boleh panjang-panjang. Ya. Dia satu perkataan atau dua perkataan saja. Jarang-jarang 3 perkataan tu dia boom. Especially barang-barang pengguna. Sebab apa? Pengguna sekarang ni mereka tidak membeli barang. Ya, mereka tidak membeli barang. Mereka tidak makan barang. Makan barang lah tu kan. Mereka beli jenama dan mereka makan jenama. Okey, contohnya. Ya, contohnya ialah satu perkataan. Buh. Apa dia? Teh. Kan? Teh. Teh buh. Okey, ataupun kita panggil 2 jenama. Lipton. Lipton. Ataupun Colgate. Okey. Ataupun Milo. Kan? Jadi, jenama yang kita letak tu jangan panjang, mudah untuk digunakan. Sebab tu dia kata nak beli Milo. Dia tak kata nak beli air coklat. Dia tak kata yang tu kan. Okey, nombor 2 ya. Pastikan pastikan kita ada capacity ya. Ada barangan dan ada capacity lah. Capacity untuk menyediakan barangan. Jadi kalau kita masuk ke kedai-kedai runcit ni tuan-puan kan, mereka tidak boleh tolerate kalau tidak ada barangan. Kalau hari ni dia call, barang tu mesti ada. So macam mana kita nak source barang tu tak kisah ya, macam mana kita nak source. Sama ada kita keluarkan sendiri pun tak apa, atau kita buat repackaging pun tak apa. Ada orang yang gunakan OEM ya, OEM ataupun private labeling ni tadi pun tak apa. So itu adalah teknik diorang untuk mendapatkan volume. Jadi maksudnya barang kena sentiasa ada. Kalau kita ada kapasiti pengeluaran dan boleh menyediakan stok, itu lebih baik. Okey, nombor 3 ya, kita masuk kepada benchmarking. Sesiapa yang nak masuk ke kedai pasaran kedai ni tadi, kedai pasaran runcit ni, tolong buat benchmarking benchmarking. Apakah saiz bungkusan yang ada kat kedai runcit? Berapakah harga dia, ya, harga dia. Kerana apa? Kita kena ambil satu produk yang hampir sama dengan produk kita.
Ya. So produk itu kita katakan produk kita hampir sama dengan produk A ni. Kita sebut produk A ni. Kita tengok berapa kg yang dijual ataupun berapa gram, ya, berapa gram ataupun berapa liter. Ya. Kenapa liter tu dibuat macam tu? Sebab dia dah buat kajian. Kerana mereka ada duit. Ya, bila mereka ada duit, dia buat kajian. Oh, berapa literkah yang minum je elok-elok je kena apa? Lega. Tidak terlebih, tidak terkurang. Jadi packaging ni tengok ya kepada saiz packaging dan harga dia tu harga yang boleh beli. Bukan setakat boleh beli, mampu milik, tapi boleh beli berkali-kali. Okay, next, sedia untuk berkontrak untuk jangka panjang. Ya, sedia untuk berkontrak jangka panjang. Jadi maksudnya kadang-kadang apabila berkontrak ni tadi, ya, kalau kedai runcit ni sebenarnya kan, pendapatan mereka ni bukan sahaja daripada jualan barang, mereka juga mendapat income daripada jualan ataupun yang bukan barang lah, yang bukan barang. Contohnya tadi kita ada produk listing contohnya, ataupun you kena sewa rack contohnya. Kadang-kadang kita ada joint effort untuk marketing, jualan, advertising dan sebagainya. So ini adalah kita tengok balik semula teman-teman kontrak. Penting belajar pasal kontrak runcit ni tadi. Ya, bukan kontrak-kontrak biasa lah, bukan kontrak nak saman orang, ya, masuk orang apa binatang masuk kawasan, itu bukan, ya. So kita tengok apa kontrak antara kita dengan pembekal, kita dengan pengedar, ya, kita dengan peruncit. Itu perlu tahu. Okay, next, sedia memasuki rantaian bekalan. Kan, tak ada dah lepas ni kan, kita ni sebagai pengusaha, kita tak ada perkataan orang tengah ni tadi, orang nak ambil kesempatan kat kita, tidak. Ya, kita kena, yang penting ialah kita kena pandai bargain, ya, ataupun negotiate, kita tahu pasal kontrak, masuk pada rantaian bekalan. Siapa yang barangan dia masuk kat rantaian bekalan sekarang ni, ya, insya-Allah mereka boleh bertahan. Sebab apa? Dia permintaan terus jalan. Dan last one ialah sedia untuk untung kecil tapi volume besar. Sedia untuk untung kecil volume besar. Jangan kisah sangat pasal untung. Sebab siapa masuk barang runcit, volume dia sangat besar. Even ada 3%, 2%, 1% pun dah memadai. Contohnya orang jual beras bukan banyak sangat perempuan. Untung dia baru 1%. Okay, so kita dah sampai ke penghujung. Saya harap memberi manfaat. Ya, saya cuba menjawab beberapa soalan di sini. Apakah modal sebenar yang ideal untuk buka kedai runcit di kawasan taman-taman jika ada persaingan seperti Smithmart? Okey, modal runcit ya. Modal runcit ni kita memang membuat pengiraan, ya. Dalam kelas saya akan buat pengiraan berapakah modal yang diperlukan. Dia bergantung kepada saiz kedai. Okey, nombor 2 ialah kos barang, ya, kos barang dalam kedai, ya, kalau kita penuhkan barang, ya. Jadi contohnya, katalah contohnya saya ambil mudahlah jualan, ya. Kalau jualan kita tu kita target jualan kita sebulan dalam yang biasa untuk buka satu kedai tidak kurang daripada 100, ya, paling kurang 80,000 ke 120,000. Itu average yang kita dapat dah untuk kedai-kedai runcit daripada kajian saya lah. Itu modal permulaan. Okay, next. Untung kecil, volume besar. Ya, betul. Ya, dalam runcit untung dia kecil je. 1%, 2%. Ya, kan? Ada yang 10%, tapi average out balik semula akan dapat balik semula 5%. 5% itulah yang kita nak gunakan untuk nak bayar kos operasi, nak bayar pekerja, kan? Nak rolling balik semula, kan? So itu adalah untung daripada runcit. Jaga packaging terma-terma kontrak jangka pendek dan jangka panjang. Buka minta untuk tiap-tiap untuk kecil. Betul, ya. Packaging, belajar pasal kontrak tuan-tuan, kontrak runcit, kontrak dengan pengedar, kontrak dengan pembekal, ya. Itu dalam kursus-kursus kita di IKM pun kita ajar ni. Macam mana nak tahu pasal kontrak, macam mana nak negotiate harga. Tak ada orang nak ambil kesempatan dengan kita. Sebenarnya kita tak ambil peluang, ya. Sebab apa? Bila kita tak tahu nak negotiate harga, kita tak tahu apa nak dinegosiate, apa terma nak diletakkan, macam mana nak letak harga, kita tak tahu pasti. Okey, semasa PKP dah banyak tempahan sumbangan dari NGO. Ya, betul. Ya Allah. Ya. Ini dia kedai-kedai runcit yang mengatakan bahawa ya, antara sebab 1 April ke atas tu dia punya jualan dia meningkat ialah antaranya kerana sumbangan-sumbangan. Ya. Jadi contohnya sumbangan untuk anak-anak yatim, sumbangan untuk
asnaf-asnaf dan sebagainya. So dia kata sumbangan puan masuk saja sekali order saja boleh capai cecah RM50,000. Kan? Itu kedai runcit lah. As pelanggan masjid store yang saya tak pernah masuk beli barang sebelum ni, saya mula pergi selang-selang hari. Betul, sebab kita tak ada pilihan tuan-tuan. Kita sebenarnya kita lebih suka masa PKP ni kan. Kita nak cari mana kedai yang ada semua barang dan tak ramai orang. Macam saya lagi bila saya tak pergi waktu pagi-pagi. Saya pergi waktu tengah hari. Pukul 2, pukul 3 tu kan orang sibuk makan, masa tu saya pergi. Sebab tak ramai orang situ. Okey, dan kita tengok daripada kajian puan besar tak impact jika staf tak pakai atau tak pandai beri perkhidmatan pelanggan. Okey, tak beri perkhidmatan pelanggan. Dalam runcit ni sebenarnya tuan-puan perkhidmatan pelanggan dia mudah je. Dia bukan susah sangat. Ada juga beberapa runcit-runcit masa saya buat kursus tu, puan, saya nak puan ni train staf saya ni. Sebab tak gerti nak senyum. Kan? Tak gerti nak senyum. Lepas tu muka tu macam nak marah orang je. Kan? So, perkhidmatan pelanggan dia dekat runcit ni dia bukan macam tu tuan-puan. Bukan nak senyum sangat pun. Senyum pun, meleret pun kadang isteri-isteri tak suka juga kalau suami pergi kedai macam tu kan. Jadi perkhidmatan pelanggan dia lebih kepada barangan ya. Kategori barangan. Ada tak kategori barangan? Cukup tak? Lengkap tak? Kan? So kadang-kadang ni kita cuma kadang-kadang dia tanya dia kan. Lepas pilih masuk tu, Assalamualaikum puan, Puan Siti, macam mana semada, hari ni sihat ke? Macam tu je kan. Jadi lebih kepada harga, lebih kepada barang, ya. Dan juga tambah nilai lah. Tambah nilai masa PKP ni mereka mungkin nak minta hantar barang kan, hantar barang ke rumah ataupun minta ambil order dulu. Nanti ambil order senarai-senarai ni nanti saya datang pick up saja. Itu adalah tambah nilai lah ya, pelanggan sebab pelanggan dan tambah nilai. Okay, next. Payment satu lagi, payment. Kan kalau boleh bagi option untuk payment gateway ni lah. Ya, sebab sekarang ni susah nak pergi ke ATM. Kan kadang ATM nak pergi ATM dulu, lepas tu nak pergi ke kedai. Duit dah habis dah. Kan? So bagi option, mungkin boleh gunakan Boost ke ataupun e-wallet ke kan. So yang itu lebih sesuai. Kita ada advantage kat situ. Next. Berapakah margin keuntungan kasar ideal patut diletakkan kat atas setiap barang yang dijual? Untuk runcit puan, untuk kita jual runcit, kedai runcit ya, saya cerita pasal kedai runcit saja, bukan pasal pengeluar ya. Okey, kedai runcit untung dia dalam average dia 5% sahaja. 5 ke 10% sahaja. Okey. Yang 10% tu biasanya pun convenience store sahaja. Ya, kita tak letakkan harga barang, yang letakkan harga barang ialah pengeluar ataupun distributor tu tadi. Ya, dia yang meletakkan barang. Tapi recommendation distributor pun sebenarnya daripada pengeluar juga. Sebab tu pengeluar kena tahu macam mana letak harga barang. Okay, next. Terbaik Puan Siti, terima kasih Cik Aslam. Ya. Okay, next. Ada lagi soalan-soalan tak? Naik ke atas sikit. Okay, mungkin tengok balik semula soalan yang ada. Dan ya, senyum sangat penting. Daripada kajian Puan besar tak impact staff. Okay, sudah. Next. Terima kasih banyak-banyak ya Cik Zaki Jani. Kena pandai manage cash. Betul, tunai. Tunai dalam ya, berapakah jumlah tunai yang diperlukan? Calculation yang saya bagi simple lah ya. Ini tak detail mana pun. Kalau jualan kita 30,000 sebulan. Ya, 30,000 sebulan. Cash yang kita mesti ada ialah 30,000 darab 3. Setiap masa. Itu adalah tunai ya. Jadi kadang-kadang satu kedai runcit ya, dia punya stok saja boleh sampai 1.2 juta. Stok saja. Okay, next. Semasa PKP dapat banyak tempahan, ni. Dan jaga packaging. Okay. Jahalijah. Okay, jaga packaging teman-teman kontrak betul. Untung kecil. Apakah modal pusingan yang diperlukan sudah? Okay, Speedmart tak semua harga murah. Speedmart tak semua harga murah dia kata. Okay. Marah dia Speedmart ni ya. Betul ya. Sebenarnya kedai runcit ni kita tak perlukan semua barang murah pun. Dia sebenarnya barang yang asas lah murah. Barang asas murah. Ya. Macam mana dapat murah ni tadi kan? Volume ya, volume. Dalam runcit ni tuan-puan kita tak ada diskaun tak ada. Mereka tak bagi kita diskaun ya. Jangan haraplah kita nak negotiate harga diskaun. Sebab tu kalau kau korang kata puan, dia tak nak bagi harga murah lah. Dia tak nak turun harga lah. Tak ada, no diskaun. Yang diskaun yang dibagi ialah kita panggil quantity diskaun.
Quantity discount ni maksudnya kalau kita beli 24 carton, dapat 4 carton percuma. Daripada situlah nanti cost per unit akan turun. Okey, ataupun apa yang dia offer, kita panggil dia cash discount. Cash discount ni kalau kita bayar awal sebelum 15 hari bulan, kita akan dapat contohnya 3% discount. Dia nak encourage kita untuk bayar lebih awal. So itu yang diamalkan dengan dalam Runcit. Dia tak ada diskaun berapa persen, tak ada. Kalau kita tengok dekat shopping complex, dia ada diskaun 30%, diskaun 20%. Diskaun tu bukan daripada Runcit ni tuan-tuan. Diskaun tu adalah daripada pengeluar ataupun ejen ataupun pembekal. Ya. Mereka tidak usik dari segi untung. Sebab untung kita kecil sangat. 2%, 3%, 5%. Next. Masa PKP boleh create fall in love at Juliana Yusof. Fall in love at first visit. Kan? So sekarang ni yang penting tuan-tuan betul. Masa ni lah kita ambil peluang ya. Sebab ada kedai-kedai yang saya tengok, ya Allah bersepahnya, bakul-bakul segala macam. Mereka tak kisah pasal susunan barang. Ya. Susunan barang ni sangat penting ya. Kalau kita tengok lately ni ada masalah kan. Masalah yang dibuat lawak satu Malaysia lah. Dia kata lelaki tak pandai cek barang kan. Ya, lelaki tak pandai cek barang, sibuk tengok list, lepas tu melilau-lilau kan. Saya pun merasa juga tu kan. Kadang sampai kena langgar dengan orang lelaki ni kan. Dia sibuk nak tengok barang, dia tak nampak orang kat depan kita, depan dia tu kan. Jadi masalah tu kenapa berlaku itu kan? Itu kan masalah lelaki ya. Itu masalah dia ialah masalah kedai runcit. Mereka tidak susun barang dia dengan baik, susun atur dia kan. Jadi masa PKP ni sebenarnya dia kena menyusun semula susunan barang di atas rak tu. Kenapa ya? Sebab masa ini barang yang orang suka kena letak kat depan. Suka dia boleh ambil, dia boleh cepat dapat dan dia boleh keluar. Bila lepas keluar, bukan pelanggan lain akan masuk. Jadi dengan cara macam ni, sales dia akan lebih banyak. Sebab kita kena ikutkan maximum number of pelanggan ada dalam kedai kita kan untuk menentukan keadaan selamat. Okey, jadi dia kena susun atur balik semula dan pastikan dekat rak-rak dia tu memang ada label-label lah. Di atas rak tu, ya, dia kena letak label tu. Ini kawasan apa? Ini kawasan Pampers. Ini kawasan apa? Ini kawasan ni. Barulah kita tengok brand-brand pula. Lepas tu ada chef label pula dengan kat bawah. Jadi kalau dia tak buat macam tu memang melilau. Saya pun sama juga bukan lelaki sahaja. Alright. Okey, ada lagi soalan-soalan ke? Saya rasa kita dah sampai ke penghujungnya. Macam mana nak tentukan produk yang paling sesuai diletakkan pada aras eye level? Ni masuk kelas betul ni. Untuk produk-produk eye level ni tuan-tuan, kalau dekat pasar raya ya, sebab saya dulu bekerja dekat pasar raya juga, staff kat pasar raya. Siapa yang duduk eye level tu, ya, mereka bayar tempat tu. Ya, dekat kedai runcit ni dekat pasar raya ni tidak ada yang percuma lah ya. Kalau kita rak tengah harga dia lain, nak letak barang dekat atas harga sewa dia berbeza ya, dekat bawah pun berbeza. Jadi di situlah sumber pendapatan daripada runcit ni selain pada jualan barang. Jadi siapa yang mampu bayar eye level tu tadi ya, dia akan dapat tempat kat situ lah. Okey. Patutlah sangat bagus. Okey. Brutal ni Puan Siti ni. Dia tak ada ayu-ayu. Kalau depan-depan lagi lah dia orang ni kan. So, ada soalan apa-apa yang ni? Apakah produk postingan diperlukan? Berdasarkan peratus modal permulaan. Kita tak berdasarkan peratus modal permulaan. Kita berasaskan saiz kedai dan nilai barang. Ya, nanti tak boleh dibolah kat sini lah. Tapi kita masuk kepada next session kita insyaAllah. Ya Allah, rasa seronok sangat. Mula-mula memang nervous tuan-tuan sampai hilang audio. Tapi rupa-rupanya bila bercakap ni tak boleh nak ganti pula kan. Coach, 5% Hazran. 5% ke 10% keuntungan satu produk atau keuntungan sebulan? Okey, 5% ke 10% untuk ialah kalau satu produk, bukan satu produk lah, maksud sebulan lah, sebulan. Ya, sebulan tu untuk kasar saja tu, itu tak kira tolak lagi operasi atas barangan lah. Untung atas barangan. Ya. Jadi maksudnya harga barang tolak dengan cost of goods sold. Sales tolak cost of goods sold. So ada 5% saja. Itu belum tolak lagi operating cost. Sebab tu kalau pengiraan kos runcit ni kena ikut betul-betul ikut betul-betul supaya kita tak tertinggal.
Okey, sebulan kedai runcit. Hazran Zahari, berapakah pendapatan sebulan kedai runcitnya? Bergantung kepada kawasan, ya, kepada kawasan. Pemilihan kedai runcit ni tuan-puan, dia berdasarkan kepada kalau baru nak berniaga kedai runcit ni, ya, jangan buka kedai runcit yang dekat dengan rumah kita. Ataupun tempat ni kedai ni kedai kita kan. Konsep dia macam ni je kan. Ataupun tempat yang kawasan yang murah, ya, kita tak galakkan macam tu. Dia ada prinsip-prinsip nak pilih kedai lokasi tu kedai runcit. Tempat kedai yang sewa yang murah memang tidak ada lalu lalang kat situ. Orang lalu lalang. Jadi kemungkinan sales akan turun. Ya, buat macam mana lah promosi apa pun kan. Kedai runcit ni tak sama macam kedai makan tuan-tuan kan. Dia sangat bergantung kepada crowd. Kalau kawasan tu banyak orang yang lalu lalang pedestrian kat situ, memang boom lah awak punya. Contohnya kita kata ada satu kedai ni, dia sewa dia sebulan 500 coach. Satu lagi ni 3,500. Kan. Kalau awak kedai runcit, ambil yang 3,500 tu. Macam tu. Okay, satu lagi kalau kita tengok, kalau kawasan tu mesti berhampiran dengan kedai-kedai convenience store yang famous ni. Sebab mereka ni sentiasa membuat kajian. Ya, berapa ramai orang yang lalu kat kawasan tu. Adakah tak apa buying power dekat situ. Itu dah buat kajian dah. Sebutlah apa-apa yang berjenama ni tadi yang awak kenal, ya. Jadi kalau boleh duduk sederet dengan dia. Satu kawasan dengan dia atau sederet dengan dia atau duduk sebelah dia. Duduk sebelah dia. Tak apa, kita bersaing dengan dia. Coach, kalau pembekal gagal hantar barang pada masa yang dipesan macam mana? Okey, sebab tu kita ada alternatif, ya, barang-barang alternatif, ya. Contohnya lah biasa kita jual Maggi kan. Maggi ni memang Maggi sekarang ni memang tak ada supply kan. Dengar ceritanya Maggi biskut sekarang ni barang-barang plastik short of supply dah sekarang kan. Jadi ambil lah jenama-jenama lain, ya. Kena ada pembekal-pembekal alternatif, ya. Kan. Jadi bawa jenama-jenama lain. Sekarang ni kalau ikutkan pelanggan tak memilih sangat tentang jenama. Kadang asal ada je. Tak memilih harga. Tetapi statistik itu ataupun trend tu tak boleh digunakan selepas PKP lah. Okay, next. Hazrin Abu Hassan, mungkin coach boleh bagi pandangan kegagalan kedai rakyat Malaysia yang pernah wujud dahulu. Alamak. Ini sensitif sikit lah kot, ya. Saya boleh ceritakan sikit lah kot yang tak sensitif, iaitu mungkin penyebab dia ialah macam saya kata tadi lah, orang tak beli produk, orang tak makan produk, ya. Orang makan jenama. Itu masalahnya. Okay, next. Dapat tak tu? Okay, next. Diskaun barangan Nur Alyani. Diskaun barangan runcit sama ada diskaun tunai sebab bayar awal atau diskaun dapat ekstra barang bila beli MOQ. Betul, ya. So kalau kita based on kuantiti yang maksimum tu, kata contohnya macam mana nak katakan dapat maksimum ni tadi. Sebab tu dalam kelas-kelas saya juga saya ajar ada 3 perkara tuan-puan, ya. Dalam untuk production dia mesti ada EPQ, dia kena tahu macam mana nak kira EPQ, economic production quantity. Yang kedua, economic order quantity. Dan nombor 3 ialah minimum order quantity. Okay. Di sini dia akan mencapai maksimum apabila kita tengok kepada cara pengeluaran dia. One batch production dia. Kita tanya dia, one batch production, kalau kita dengan pengeluar, satu batch production dia ada berapa ratus ataupun berapa ribu. Kadang dia kata satu batch production saya 1,000. So kalau dapat 1,000 tu, itu boleh jadi dia punya MQ juga. Kadang dia berdasarkan kepada logistik juga, iaitu berdasarkan kepada muatan lori dia. Kata-kata contohnya, dia boleh hantar kawasan tu dengan lori 5 tan. Dia ada 5 tan lori je. Kalau awak ambil 5 tan lori ngam-ngam, dia akan bagi ada advantage kat situ lah. Dapat harga kos yang boleh turunkan dengan harga yang murah. Okey, Zurita Muhammad Saleh, wajarkah kita meletakkan kadar sewaan tempat peragaan barang yang strategik kepada pengedar sekiranya mereka mahukan barang mereka diletakkan di tempat berikut? Memang wajar. Memang wajar. So kalau kita tengok pasar-pasar raya besar, ya, kenapa mereka untung kan, mana jualan dia datang, ya, banyak jumlah itu daripada kadar sewaan tempat ruang. Ya, kalau kita dengar tu mungkin dia kata
tak patutlah kau ni kan. Yahudi dan kau ni. Tidak, sebenarnya kita ni sebenarnya peruncit ni dia adalah memasarkan ruang. Ya, dia menjual ruang, ya, iaitu dia wujudkan bagi kita tempat. Instead of kau buka kedai, aku buka kedai, aku letak rak, aku buat promosi, okey. So di sinilah, ya, kedai ni adalah kedai bersama umpamanya. So upahnya di situlah sebenarnya. Dia memang wajar. Nur Atikah Wadiah Azmi, kalau kita pasar raya yang baru, wajarkah untuk kita kenakan charge untuk pembekal yang nak letak barang di eye level? Kalau kedai runcit apa ni convenience store yang besar-besar bukan setakat eye level, setiap level. Setiap level. Contohnya di kaunter nak letak barang, kita tak kisahkan tuan puan, letak barang kat kaunter, gula-gula kat kaunter, semua tu percuma je kan. Dia tak nak letak dekat kaunter, bayar. Belakang kaunter, bayar. Nak letak tingkat yang bawah sekali, bayar. Nak letak dalam freezer, bayar. Rak tengah bayar, rak atas bayar. Kan? So yang itu detailnya lagi ada dalam bila tuan-tuan masuk kontrak untuk kedai retail, nanti kita huraikan satu persatu setiap kontrak, perhalusi setiap kontrak yang ada dekat retail bila nak masuk retail. Cik Roslan Bani, ya Allah Cik Roslan, faham. Terima kasih Cik Roslan. Hajar Muhammad, mengapa semasa PKP COVID terjadinya situasi pelanggan ke hulu ke hilir? Cari barang. Ini ada tadi ceritanya. Cari barang ke hulu ke hilir kan. Sebab apa? Kedai-kedai ni tadi tidak susun atur dengan baik. Nombor 2, tak letakkan chef label. Dekat atas tu untuk kategori label pun dia tak ada ya. Dekat atas rack tak ada. Jadi memang hulu ke hilir lah. Jadi macam saya kata, saya yang wanita pun memang hulu ke hilir juga. Lepas tu kadang dia susun atur tu dah bercampur-campur, tak sempat nak susun dan sebagainya. So ini perlu diambil perhatian lah. Sebab semasa PKP ni kita melihat tuan-tuan puan, kita tengok ya Allah bagus kedai ni, besok kita datang lagi kan. Kita datang lagi, rupanya tak tahu kat sini bagus lah, murah kan, susun atur bagus kan. So kadang ada kata okey tak ada aircon tak apa, tapi alhamdulillah ikan ni bagus, pasal apa segar-segar semua kan. Jadi dia memberi experience yang bagus untuk kita, dan masa ni lah kita nak engage dengan customer kan. Betul tak? Okey, next. Ahmad Mustaqim, selepas PKP adakah masih wajar buat delivery sebab pelanggan sudah boleh datang ke kedai tanpa sekatan? Saya punya cadangan ialah kita teruskan dengan delivery ni tuan-tuan. Siapa yang nak delivery, kita buat delivery. Delivery ni bukan semestinya percuma ya. Saya tak kata delivery ni percuma. Dalam kita membuat servis runcit ni, dia ada perkara yang percuma dan ada perkara yang kita boleh charge. Dan customer boleh terima tu tuan-tuan. Boleh terima. Kita beritahu di awal, janganlah kita barang dah sampai baru kita beritahu, kena charge ya RM5. Memang kena marah lah kan. So kita kata okey boleh delivery charge RM5 ya. Untuk setiap penghantaran berapa kilo. Ya, jadi kita charge ya, sebab ada kos kepada kita. Kos, ada risiko kat situ, ada kos minyak ya. Dari segi kita kena engage pekerja ya, kita ada upah kat situ, kita ada commission sikit untuk pekerja kita kan. Nak ambil insurans untuk pekerja kita jatuh ke kemalangan ke, covered. So wajar teruskan apa kita kata, beri kemudahan kepada pelanggan. Okey, semalam Nur Aryani, semalam sampai berlanggar di Aeon Big bersepah barang laluan. Betul puan, ya Allah. Saya rasa kadang-kadang saya nak berceramah je dengan apa dengan pekerja-pekerja, owner kedai ni tau. Kadang-kadang kan bersepah, buah-buahan masuk dalam bakul ya. Jadi saya masya-Allah, kenapa sampai macam tu kan? Mungkin dia bagi alasan lah, alasan dia mungkin tak sempat, ramai orang, banyak kerja nak diuruskan sekarang kan, tapi itu bukan alasan ya. Sebab itulah perkara-perkara yang dilihat oleh pelanggan semasa PKP ni ya. Saya takut nanti mereka yang tak perbaiki keadaan ni, pelanggan tak masuk dah. Tu kita takut ya. Puan Rozia, Puan Rozia, delivery ada charge sedikit untuk cover cost, betul. Yang kita charge ya, tapi dengan syarat kita bagi tahu dengan customer, ini ada charge RM5, beritahu awal-awal. Kan, beritahu awal RM5 boleh ke puan? Dia kata, okey boleh. Kan, saya tak kisah. Especially bagi wanita ya. Saya memang tak kisah. Nak delivery daripada saya keluar, lebih baik hantar untuk delivery. Kan. Okey, next.
Peragaan barang mustahak Cik Roslan, ya, peragaan barang mustahak dalam perniagaan runcit sangat. Kita ajar dalam kelas juga, kalau pergi dekat koperasi, institut koperasi, kita ajar satu-satu. Siap ambil barang lagi, tunjuk dekat pada orang macam mana nak susun barang. Ya, kalau kita mampu buat planogram tu, alhamdulillah bagus sangat. Kita ajar juga buat planogram, ya. Lepas tu macam mana nak susun barang, macam mana teknik untuk susun barang, ya. Sebenarnya susun barang ni puan, kalau kita ikut betul-betul, tak ada hulu ke hilirnya. Sebab apa? Masa kita susun barang di atas rak ni, dia ada penceritaan dia. Contohnya kalau kita nak kata kan, kita nak masak rendang kan. Jadi apakah barang pertama yang kita ambil? Itu dekat rak pertama. Kan? Contohnya kita ambil ayam dulu. Lepas ambil ayam kita ambil santan. Lepas santan kita akan ambil rempah-rempah dia kan. Jadi dan sebagainya, ikutlah turutan tu. Dia ada penceritaan, ada teknik dia, ada cara dia, ada sains dia dekat situ dan ada seni dia untuk buat susun atur. Okey, Syam, brand, packaging dan harga penting. Ya, saya hantar barang yang sama 15 kilo. Okey, brand, packaging dan harga penting ya. Okey, cerita sikit pasal brand ni. Barang-barang branded ni, lagi branded barang tersebut, lagi slim lah dia punya margin dia. Ya, so that sebenarnya kedai-kedai ni suka je barang-barang yang tak terkenal ni, PKS ni, so that dia margin dia, kalau you kata margin dia dapat saya bagi 10%, happy dia orang tu kan. Tapi dengan syarat lah barang tu boleh terjual. Jadi bila kita hantar barang kat kedai ni, jangan biarkan tuan-tuan barang tu untuk kedai peruncit tu uruskan ya. Jadi tuan-tuan kena datang sokong dia segi macam mana, pastikan setiap hari tengok barang tu tersusun tak atas rak ya. Itu bukan kerja peruncit tuan-tuan. Susun barang atas rak tu bukan kerja peruncit juga tu. Kecuali awak bayar saya susun barang. Itu sebenarnya kalau ikut dekat hypermarket lah ya. Jadi maksudnya you kena datang susun. Kalau nak saya susun, saya charge kan. Jadi datang susun, ada ke tak ada. Jangan biarkan kosong, jangan tak ada shortage ya. Jadi bantu kadang-kadang segi promosi, itu memang peruncit-peruncit suka. Okey, brand Syam lagi, brand, packaging dan harga penting. Ya betul, kesemua itu mempengaruhi jualan. Saya hantar barang yang sama. Supplier lebih hantar barang yang sama 22 kilo. Sebentar. Laju barang dia. So di sini ada pelajaran betul-betul. Ya, ini barang-barang. Okey, Puan Jaja, apakah kriteria pilihan kedai runcit, pilihan pengguna pelanggan semasa PKP? Kriteria dia, ya, mestilah kedai tu cukup barang. Kalau boleh one stop center lah, kat situ saya boleh dapat semua barang. Jadi sekarang ni kalau tengok perhatikan, dulu mereka tak suka nak pergi ke, mungkin tak suka nak pergi ke hypermarket lah kan, dia nak yang cepat je. Sebab hypermarket ni, masalahnya hypermarket ni saya pun ada masalah yang sama juga sebab saya tak suka nak berjalan. Ya. Sebab parking dia jauh dan sebagainya. Saya lebih banyak memilih kepada kedai-kedai runcit biasa kecil-kecil lah. Jadi kat situ saya suka parking depan kedai, 2-3 langkah dah masuk dalam kedai. Kan? So yang tu mudah. Dan nombor 2 sekarang ni masalahnya pengguna start pergi kepada hypermarket ni tadi sebab barang penuh. Ya, barang penuh. Dan nombor 2 orang tak ramai sangat ya, sebab kawasannya luas besar. Dan nombor 3, peruncit-peruncit perlu patuh lah ya, patuh kepada panduan-panduan yang diberikan oleh kerajaan, macam mana nak memastikan keselamatan pelanggan kita dalam kedai kita tu. Tengok ayat ni, how slim is the margin coach untuk jenama terkenal? How slim? Rokok 1%? Beras 1%? Kan? So yang itu kan, itu bukan jenama lah, selalunya barang-barang asas ni kan, barang asas 1%, 2% je. Jenama terkenal tengok ya, macam contohnya kalau beras wangi, dia kita tahu beras wangi tak banyak sangat permintaan, yang itu tinggi sedikit, lebih kurang dalam 3%, 5%, itu ya. Sediakan sanitizer, betul, sediakan sanitizer, sebutir Mak Nazir, barang perlu diperiksa sebab pernah beli barang expired, boleh menjatuhkan prestasi kedai, betul. Okey, untuk cek barang ni tadi, ya, ni biasanya barang yang tak ramai pelanggan ya, kedai-kedai yang tak ramai pelanggan ni. So barang dia tidak bertukar ganti dengan cepat lah. So pelanggan kena cek lah, berhati-hati ya. Okey. And then satu lagi untuk kedai-kedai runcit juga,
saya nak tekan kat sini, dalam awak excited nak buat jualan ni, nak dapatkan cash, jangan lupa uruskan cash dengan baik. Ya, uruskan cash dengan baik. Sebab saya takut nanti sibuk dengan jualan-jualan, cash dekat cash counter tu tak ada orang nak kira, tak ada orang nak verify, tak ada orang yang nak audit. Kan? Jualan banyak tapi duit entah ke mana. Nombor dua ialah timbangan. Ya. Bila ambil barang atau supplier hantar barang, pastikan timbangan tu betul. Dekat sini senang aja nak main kan. Kata contohnya barang tu 10 kilo, dia kurang sikit je, 9 kilo, 95 kilo. Untuk banyak dah tu kan. Jadi timbangan tu kena tengok pada situ. Lepas tu wastage ya, wastage. Jangan ada pembaziran lah kalau boleh, especially barang-barang basah ni, elakkan ada pembaziran, pecah ya, ataupun kehilangan. Semua tu akan menyebabkan kerugian kepada tunai. Sebab ingat kita ada 5% ke 10% je. Ya, itu tak masuk lagi tolak operasi kedai. Ya, kalau ada lagi wastage, lagi banyak wastage, lagi kuranglah keuntungan kita. Okey, untuk saya rasa dah terlebih panjang sudah. Ya, jadi saya rasa saya berhenti di sini dulu. Ya, mungkin siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan, keep posting. Tolong share video ini ya. InsyaAllah kalau anda terus posting, nanti saya akan cuba jawab satu persatu dan insyaAllah saya akan jawab ya. Dan lepas ni jangan serik untuk mengikuti sesi saya lagi. Dengan itu ada soalan Puan Syafiza. Thank you Coach. Ya, terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa lagi di lain masa insyaAllah. Terima kasih kepada IKM, terima kasih kepada Kementerian Usahawan ya, dan Koperasi ya, kerana memberi peluang ini yang saya sangat hargai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.